Right, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, so kita start sekarang. So hari ni 4 bulan 3 2024. Macam biasa kalender ekonomi pada hari ni. Okay. Alright. So untuk S&P 500, indeks saham didagangkan rendah semalam selepas saham GitLab jatuh sebanyak 20%. Sedikit sebanyak akan mengheritlah indeks untuk didagangkan ke paras yang rendah. Dan di carta H1 juga terdapatnya pembentukan V-top formation memberi tanda awal perubahan arah awal trend di carta jangka masa singkat berpotensi untuk berlaku pada masa kini. Dan Bollinger Band juga dilihat sedang dalam keadaan menguncup. Jadi apa yang berlaku kemungkinan besar akan ada volatility ke arah bearish di dalam tempoh jangka masa yang terdekat nanti. Jadi selalunya apabila Bollinger Band dalam keadaan squeeze, dia akan ada expansion selepas itu. Okay. Dan terdapat penjualan yang tinggi juga di dalam indikator volume. Jadi apa yang kita boleh jangkakan akan ada kejatuhan di dalam nilai indeks saham di Amerika Syarikat di carta H1 untuk sementara waktu. Jadi kalau kita lihat terdapatnya V-top formation, okay. So lepas tu kalau kita lihat adanya Bollinger Band squeeze dan seterusnya paras harga juga didagangkan bawah daripada 20 SMA dan kita jangkakan akan adanya volatility berlaku, so akan berlakunya expansion. So bermaksud dekat sini Bollinger Band ni akan terbuka balik, dia akan expansion balik macam ni. Okay, dia akan expand. So lebih kepada arah bearish lah pada ketika ini dan volume juga dilihat terdapatnya penjualan berlaku semalam dan kita jangkakan akan adanya kejatuhan yang seterusnya. So sama juga untuk CBOE VIX ataupun dikenali sebagai volatility index ataupun sentiment index. So apa yang berlaku pada awalnya ianya didagangkan sekitar 12 hingga 13 mata dan meningkat kepada 14 mata. Jadi sekiranya berlaku peningkatan di dalam volatility index ianya memberi satu orang panggil satu indikasi di mana pelabur dalam keadaan ketakutan berbanding dalam keadaan yang tamak. So apa yang berlaku terdapatnya penjualan di dalam indeks saham semalam dan seterusnya kita boleh menggunakan volatility index ini untuk melihat sama ada pelabur masih lagi optimis untuk melabur di dalam pasaran equity ataupun tidak. Jadi buat masa kini walaupun volatility index berada di paras 14 mata tetapi untuk tempoh jangka masa panjang kalau kita lihat dekat higher time frame dia berada di paras sekitar 13 hingga 14 mata. Jadi selalunya volatility index ini sekiranya dia meningkat kepada, kalau dia meningkat kepada 20 hingga 25 akan berlakunya kejatuhan secara mendadak di dalam pasaran equity dan seterusnya akan mengheret indeks Amerika Syarikat untuk didagangkan rendah. Jadi kalau kita lihat di carta yang lebih tinggi ataupun high time frame, volatility index ini berada di dalam keadaan accumulation. Okay, so this is a H4 time frame. This is just a short term time frame. Just want to give you an example kenapa adanya kenaikan semalam dan kalau kita lihat pun adanya bottom reversal pattern dan selepas itu Tenkan and Kijun Cross pun terlihat berlaku dekat dalam pasaran dan selepas itu a higher series of peak and trials big form on the H4 time frame. So there is a slightly credit to the upside for now. Jadi sedikit sebanyak akan memberi tekanan kepada pasaran indeks dan kita jangkakan akan berlaku penjualan lagi lah pada belah malam nanti. Dan seterusnya saya ingin terangkan di mana CBOE VIX ini buat masa kini berada di fasa accumulation untuk tempoh jangka masa panjang. Jadi kemungkinan besar di masa yang akan datang akan berlakunya satu lonjakan di dalam mata CBOE VIX ini dan seterusnya akan memberi tekanan kepada pasaran indeks untuk didagangkan rendah. Kenapa saya jangkakan akan adanya kejatuhan di dalam pasaran indeks di masa yang akan datang? Yang pertama, sekarang ini kalau kita lihat indeks tak kisahlah S&P 500, Dow Jones dan juga Nasdaq kesemuanya membuat all time high. Bermaksud dekat sini kesemua saham-saham di dalam indeks tersebut juga dalam keadaan positif. Jadi apa yang berlaku adalah indeks sebagai indikator utama untuk melihat prestasi ekonomi sesebuah negara. Kalau kita lihat ianya berada di paras all time high, bermaksud ekonomi Amerika Syarikat dalam keadaan yang baik. Tetapi apa yang berlaku buat masa kini adalah US cuba untuk menurunkan kadar inflasi
dengan meningkatkan interest rate, sepatutnya dia distort the market, dengan adanya kenaikan di dalam kadar faedah, sepatutnya ekonomi di Amerika Syarikat dalam keadaan kejatuhan. Tetapi apa yang berlaku di sebaliknya. Jadi apa yang kita boleh jangkakan buat masa kini, pelabur dalam keadaan greedy dan sudah pastilah akan berlakunya kejatuhan ataupun profit taking daripada investor dan juga institusional di masa yang akan datang. Jadi harus berjaga-jaga kerana kemungkinan besar akan berlakunya kejatuhan secara besar-besaran. Kita tidak tahu bila, tetapi itu apa yang saya expect lah. Okay. Alright, so itu sajalah komen saya terhadap pasaran untuk hari ini, dan sekiranya anda tanya saya gold nak pergi ke mana, semalam saya dah bagi tahu gold akan pergi ke paras yang positif kerana keadaan faedah pon jangka masa 10 tahun didagangkan rendah. Jadi sedikit sebanyak akan memberi ruang kepada komoditi emas untuk didagangkan secara positif. Dan lagi satu, pelabur juga beranggapan yang Fed akan menurunkan kadar faedah pada bulan Mac ini, ataupun pada tahun 2024 ini sebanyak 3 kali. Jadi apabila kadar faedah diturunkan, sudah pastilah aset-aset non-yielding asset sebagai contohnya komoditi emas akan didagangkan secara positif, secara tidak langsung. So itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini, dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan juga di masa yang akan datang. Assalamualaikum, terima kasih dan selamat berjumpa.